Pergi Mekah dah, 3 bulan duduk Mekah Ustaz, pahala banyak sangat dah. Tak larat malaikat mencatat. Saya sebut ni pengalaman 8 tahun saya mengajar masjid, tuan-tuan ya. Lepas balik haji tak mari dah masjid. Sebab dah terasa pahala dah banyak sangat dah. Hadis Nabi yang sahih sebut apa? Barang siapa yang semayang di Masjid Nabawi menyamai satu waktu dengan 100,000 pahala ganjaran Allah Ta'ala. Satu waktu, 5 waktu, 500,000. Dikira pakai kalkulator 500,000. Kita duduk situ Ustaz 3 bulan, 45 juta pahala. Kita tak mari masjid baru sebulan baru. Tolak-tolak sikit, malaikat masih hutang dengan kita orang lagi. Begitu jadi cerita. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagai seorang mukmin, kita kena rasa bimbang. Walladzina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Surah Mukminun ayat 60. Kita semak balik. Balik rumah buka tafsir. Ya, orang-orang yang telah memberikan apa-apa yang Allah berikan pada dia. Wa qulubuhum wajilat. Hati mereka bimbang tentang amalan yang dia dah buat. Bukan tak confident dah. Confident, haji sah insyaAllah, ikut rukun dia. Semayang ikut rukun dia. Tapi orang mukmin ni tuan-tuan, wa qulubuhum wajilatun. Dia rasa bimbang Allah Ta'ala tidak menerima amalan-amalan dia. Ya, annahum ila rabbihim raji'un, dan dia yakin dia akan kembali kepada Allah suatu ketika nanti. Surah Al-Mu'minun ayat 60. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang bersegera berbuat kebaikan. Kalau tuan-tuan nak tengok orang yang bersegera membuat kebaikan, ciri dia apa? Dia rasa bimbang dengan amalan yang sikit. Dan Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang surah Al-Mu'minun, ayat Al-Mu'minun, ayat yang ke-60 ni. Apa maksudnya ya Rasulullah? Ya, Nabi kata, wahai wallazina yu'tuna, orang-orang yang memberikan apa-apa yang telah diberikan kepadanya, dia rasa bimbang dan takut kerana dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah orang-orang yang bersegera, yusari'una fil khairat, ya, yang berkejar-kejar membuat segala kebaikan, kebajikan. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, bila Aisyah bertanya, apakah yang dikatakan orang yang takut itu adalah pencuri ataupun orang yang minum khamar ya Rasulullah? Nabi kata, la ya bintas Siddiq. Bukan begitu wahai anak Abu Bakar As-Siddiq, bukan. Walakinnahum allazi yasumuna. Tetapi sebenarnya yang rasa bimbang, yang rasa takut ini ialah orang yang banyak puasanya, banyak semayangnya, banyak sedekahnya. Wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka risau Allah tidak menerima amalan-amalan mereka. Kita ada rasa risau tak tuan-tuan? Kita tak rasa risau. Malah ada orang dia kata, bila dia nak pergi masjid kan, dia singgah dekat cermin tu, tengok besar seremban aku ni, agak-agak syurga keberapa Allah bagi aku. Dia confident tu. Banyak dah amalan. Bila orang datang minta sedekah, lagi-lagi orang ni minta sedekah. Hari tu minggu lepas dah minta, dah awak juga yang datang minta. Dah banyak sangat sedekah bagi ke Allah. Dia confident tuan-tuan, Allah terima amalan dia. Masya Allah tuan-tuan. Kalau kita pergi TNB bayar bil track tuan-tuan, tanda terima bayaran kita tu apa? Tanda terima resip pembayaran. Balik rumah isteri tanya, bang, dah bayar api dah? Dah. Air dah bayar? Dah. Apa tanda buktinya? Ni resip penerimaan, anda telah membayar sekian-sekian banyaknya. Semayang ada tanda penerimaan, sedekah ada tanda penerimaan. Isteri tanya, bang, awak mana tadi? Masjid. Allah terima tak semayang awak tu? Lah, mana aku tahu. Ataupun kata apa? Ada resip 45 tanda tangan. Tuan-tuan sekalian, sebab itu ada riwayat menyebutkan ada sebahagian orang besok ditimbang di atas dajing mizan, timbangannya sama berat. Rasulullah sayangkan umatnya, ambil songkok serban letak dekat situ, nak bagi boleh masuk syurga juga. Tiba-tiba timbangan masih sama berat lagi.
Rasulullah kata tengok sembahyang sunat dia, solat tatawun ada tak? Kalau ada selamat tuan-tuan. Tengok-tengoklah lompong juga. Sembahyang sunat rawatib tak buat, orang sembahyang duduk belakang, duduk gulung kot daun lagi belakang. Bukan sini tuan-tuan, tempat lain. Pengalaman 8 tahun saya mengajar tuan-tuan. Habis azan tu, patut naik sembahyang rawatib, tak duduk di belakang dia, sembang gulung kot daun ya. Cukup-cukuplah tuan-tuan. Yang begini-begini ni rugi kita. Kenapa jadi timbang sama berat? Yang pertama, masa hidup di dunia buat yang wajib-wajib. Yang sunat-sunat tak nak buat. Yang namanya sunat pun tak buat lah. Buat yang lepas-lepas aja. Ibarat kata bila nak batuk, pegang tangga, melepas batuk di tangga tu je. Tengok orang nak batuk, dia pegang tangga tu bukan sesungguh pegang, dia pegang sebab nak batuk je. Masa di dunia dia buat yang wajib-wajib. Yang kedua, masa dia buat yang pahala ni, sunnah ni, yang maksiat pun dia buat sama banyak. Pergi masjid naik motor, pergi masjid tu betul dah. Tapi ni, kain pelekat naik sampai ke atas ni. Sebaik pakai seluar dalam tuan-tuan. Bila tanya lah, kenapa naik motor pergi masjid, kain pelekat naik tinggi sangat tu paman? Berangin, air condition katanya. Dia buat benda baik. Tuan-tuan sekalian, dia datang kuasa masjid, tapi buat duit masjid dia yang sapunya. Ni kat sini tuan-tuan, dia pengalaman 8 tahun. Dia nyapunya sampai pisang-pisang masjid dia dulu hak buat balik. Dia lah nak cerita hak cik-cik lah. Aku nak ulas satu tuan-tuan, malas nak ulas-ulas tu ya. Bilal, kita semayang tadi dia azan Zuhur, kita semayang sebelah dia. Ni tergolek tuan-tuan. Apa tergolek? Magnum tergolek terkeluar 1414. Jangan ambil lah nombor tu. Kalau nanti tu lebak Bilal tadi baru azan, pun dekat kepo juga aku dah tak khusyuk semayang kita. Tangan kanan bina syurga, tangan kiri bina neraka. Timbang sama berat tuan-tuan. Akhirnya bagaimana? Ada riwayat menyebutkan kita duduklah di atas satu jabal, bukit yang disebut Jabal A'raf, duduk di atas tu, sehingga ada yang sanggup sedekahkan pahala pada kita. Tengok mak kita, mak. Oh mak ni, mamat ni mak. Mak tengok atas bukit. Siapa? Mamat. Mamat mana satu? Kata mak kita. Mamat anak nombor 13. Patut tak ingat anak 13 orang. Kamu anak yang derhaka. Masa hidup di dunia, aku hanya melahirkan kamu. Kamu tidak pernah berbakti kepada aku. Goodbye lah mamat. Habis goodbye kita tuan-tuan. Tinggal seorang-seorang sedih kita. Tengok syurga, senyum. Tengok neraka, nangis. Mari pula jiran kita. Panggil jiran. Ali panggil. Ali pun tengok. Ni Ali nak masuk syurga ni. Tengok. Siapa kamu? Aku mamat. Mamat mana satu? Jiran kamu duduk taman sekian-sekian. Nombor sekian-sekian. Tak ingat? Lorong sekian-sekian. Itulah jiran paling tak guna katanya. Aku buat penuhi tak pernah datang. Penuhi arwah tak pernah datang. Goodbye lah mamat. Tinggal lah begitu. Habis tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, tanam padi di dunia, biar kita memetik hasil padi di akhirat besok. Berapa banyak orang yang tanam padi di dunia, besok balik bertemu Allah, tengok-tengok lalang yang tumbuh tuan-tuan. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Wahai Muhammad, hendak tak aku beritahu kamu orang-orang yang sesat, yang rugi dalam amal-amal mereka, dan mereka sentiasa menyangka mengerjakan yang baik-baik. Nauzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan sekalian, sifat orang mukmin, dia merasa bimbang. Bukan rasa tak yakin. Yakin amalan kita buat ni semayang, insya-Allah Allah terima. Tapi kita rasa bimbang. Pun amalan ni terlalu sedikit, amalan ni Allah terima ke tak ni, kita pun buat lagi. Inilah di antara sifat dan ciri-ciri orang yang beriman yang sebenar. Tuan-tuan, dalam bab semayang ni, sentuh sikit tuan-tuan ya. Dalam bab semayang ada beberapa larangan dalam bab semayang. Nabi kata jangan buat. Satu, la tusalli illa ila sutrah.
Jangan semayang